Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih pada topik yang pertama, statistik and probability. Cuma kita akan berpindah kepada subtopik yang berikutnya. Okey, subtopik yang berikutnya ialah measure of central tendency and dispersion. Di mana dalam subtopik 1.2 ni, okey, dia ada 5 perkara yang kita akan pelajari di bawah subtopik 1.2 ni. Seterusnya, calculate mean, median and mode for ungroup data. Kita akan lihat nanti untuk ungroup data dengan group data. Okey, yang pertama kita lihat dari segi mean. The mean defined as the sum of all values in the set of data divided by the number of values. Ataupun diringkaskan dalam bentuk formula ini, iaitu mean, x bar, x bar sigma x bahagi dengan n, di mana sigma x adalah sum of all the data. Kita dalam bentuk raw data. Biasanya untuk ungroup data dia datang ataupun dia dalam bentuk raw data lah. Nanti kita tengok pada contoh. N adalah number of values in the set of data. Yang kedua, formula yang kedua adalah formula mean bagi data yang melibatkan frequency distribution table. Frequency distribution table. Di mana kalau data itu hadir dalam bentuk frequency distribution table, sama ada group data atau ungroup data, formulanya adalah formula ini. X bar, X bar ni sigma fx bahagi dengan sigma f. Di mana sigma fx adalah sum of value, sum of value of frequency times midpoint. X adalah midpoint, F adalah frequency. Bahagi dengan sigma F, sum of frequency. Ini adalah formulanya. Kita akan lihat contoh-contoh yang membolehkan kita lebih jelas berkaitan dengan penggunaan formula tersebut. Seterusnya, contoh yang pertama, example 1, find the mean of the following data. Diberikan kepada kita raw data 76, 74, 65, 58, 68, 73. Ada 6 data kita. Automatically n kita adalah 6. N kita adalah 6. So hasil tambah x ni adalah 76, 74, 65, 58, 68, 73. Tambahkan kesemuanya, dapatlah 414 bagi dengan 6, dapatlah nilai mean kita adalah 69. Contoh yang kedua, ini dalam bentuk table. Size of sheet dengan number of sheet yang terjual. Size 1, 2, 3, 4, 5. Pecahan jualan size. Automatically size of sheet ni dia akan jadi nilai X. Number of sheet ni adalah nilai F, frekuensi. Berapakah size X yang terjual? Yang terjual adalah 20. 20. Jadi X yang pertama adalah 1, F yang pertama adalah 20. Transfer je. Anda kena bina table ni. Bina table ni. Yang ni dia akan transfer ke sini. Data ini ke sini dan seterusnya. Data ini ke sini dan data ini ke sini. Fx yang kita masukkan tadi maksudnya X darab dengan F. X darab F. 1 darab 20, 20, 2 darab 43, 86 dan seterusnya. Lepas itu kita tambahkan jawapan F ni. Hasil tambah keseluruhan ni, anda tambahkan semua ni. Anda akan dapat 110. Yang Fx ni pun kena tambahkan. Tambah. Tekan kalkulator anda, tambah, awak akan dapat 286. Jadi X bar kita ataupun mean kita adalah sigma Fx bahagi dengan sigma F. Masukkan saja nilai sigma Fx yang kita perolehi daripada jadual ni, 286 bahagi dengan 110, dapatlah nilai mean kita adalah 2.6. 2.6. Contoh yang ketiga. Ini seakan-akan contoh yang pertama, mungkin bentuk jadual sahaja berbeza. Tak apa. So kita ada nilai. Asalnya dibagi kepada kita raw data. Ni raw data ni. Raw data.
Kita transfer dalam bentuk table, frekuensi table. Jadi marks kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ada berapa? 1 kita tengok pada data ada 1 saja, tulis 1. 2 kita tengok nilai 2, 1, 2, ada 2. Okey, begitu juga kan 3. 3 kira 1, 2, 3, 4. Ada 4, 3. 4 berapa? 5 berapa? Okey, masukkan ke dalam table. Okey, seterusnya kita kena darabkan F darab X. Okey, darabkan 1 darab 2, 1 darab 1, 1 darab 1 sama dengan 1, 2 darab 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Okey, hasil tambah Fx ni kita kena jumlahkan dia. Sigma Fx kita daripada table kita dah dapat dah nilai 30. Dan nilai N kita adalah 10. Okey, jadi min kita gunakan formula ini. Okey, X bar ni sigma Fx bahagi dengan N. Sigma Fx kita perolehi daripada table. Okey, transfer je 30 bahagi dengan 10. Dapatlah nilai min kita adalah 3. Okey, mudah. Seterusnya median. Okey, kita berjumpa median. Median, apa maksud median? Okey, kamu boleh baca maksud dari situ. If the values of set of data are arranged in order of magnitude, either ascending or descending. Okay, the value in the middle is known as the median of the set of data. Maksudnya, daripada data yang diberikan kepada kita, susunkan sama ada dalam bentuk susunan menaik atau susunan menurun. Okay, data yang berada di tengah itu adalah median. Okey, kita boleh menggunakan formula ringkas di bawah ni. Okey, untuk data yang mempunyai bilangan ganjil, odd number, bilangan ganjil, cara kiranya adalah berapakah bilangan data, n data kita berapa? Ganjil, contohnya 7. 7 tambah 1 bahagi 2. 8 bahagi 2 jadi 4. Jadi nilai yang ke-4 tu adalah kita punya median. Bagi nombor yang mempunyai bilangan genap 1, 2, 3, 4, 5, contohnya genap, ada 8 nombor sebagai contoh, 8 data, 8 data yang diberikan kita kena menggunakan dua formula ini. Okay, dia akan berada pada di antara dua nombor ataupun dua data, dia punya median. Okay, jadi n per 2 dan n per 2 tambah 1, n per 2 tambah 1. Sebagai contoh, data kita ada 8. 8 maksudnya nombor genap. Jadi 8 per 2 maksudnya dia berada pada data yang keempat. Data yang keempat. Dan data yang ke 8 per 2 tambah 1 sama dengan 5. Maksudnya data yang median kita berada pada di antara data 4 dan 5. Okey, cara kiranya kita tengok pada contoh. Okey, sebagai contoh ini. Okey, contohnya diberikan kepada kita data ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ganjil. Data ganjil senang. Okey, langkah yang pertama arrange in ascending order. Okey. Okey, susunkan dalam bentuk menaik ni. 2, 4, 5, susun semula. Data ni transfer. Dalam susunan menaik 2, 4, 5, 5, 7, 8, 9. Okey. Selepas itu kita kena pasti lokasi median kita. Okay, kita kena pasti lokasi median kita. Contohnya data kita 7. 7 tambah 1 bahagi 2. Jadi nilai yang keempat tu adalah median. Kita kira 1, 2, 3, 4. Automatik 5 tu adalah median. Senang. Okay, ini mudah saja. Okay, seterusnya ini adalah data yang punya bilangan genap. Ini saya masukkan genap. Ni ada berapa data ni? Ada 8. Ini 8 data bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pertama sekali mesti susun. Biasanya kita akan susun dalam susunan yang menaik lah. 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 16. Okey, susun. Lepas tu kita kena pasti lokasi median kita. Contohnya n per 2. Jadi 8 bahagi 2. Lokasi pertama adalah lokasi yang keempat daripada data. 1, 2, 3, 4. Lokasi keempat ini. Okey, lokasi yang kedua adalah 8 per 2 tambah 1. 4 tambah 1, jadi lokasi yang kelima yang sebelah dia. Jadi
cara nak kira median dia, di sini ada 2. Jadi 11 tambah 12 bahagi 2. Jadi median untuk data ini adalah 11.5. Okey, ringkas. Seterusnya, data adalah bentuk jadual sebegini. Okey, dia minta kita mencari nilai median. Okey, di mana diberikan kepada kita number dan frekuensi. Okey, number dan frekuensi. Solution, cara kita nak menyelesaikan masalah ini, yang pertama sekali kita kena pasti berapakah jumlah frekuensi F kita ni. Okey, sigma F kita. Okey, sigma F kita sama dengan berapa ni? 10, 19, 25. Okey, 25. Okey, total number of values kita adalah 25. 25 ni nombor apa? Ni adalah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil. Jadi 25 tambah 1, 26 bahagi 2. Maksudnya pada nilai yang ke-13 adalah nilai median kita. Bagaimana kita nak mencari nilai yang ke-13? Caranya mudah. Okey, 2 tambah 8, 10. 10 dah sampai 13 ke belum? Belum. Jadi 8, okey, 10 tambah, sekali lagi tambah dengan 6. Seterusnya, nombor seterusnya. 16. Okey, 16. Kita nak yang nilai yang ke-13. Maksudnya dia dah di sini adalah lokasi untuk ke 16. Maksudnya 13 terkandung di dalam ini, dalam had data ini. Okey, di sini dah 10. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 6 sama dengan 16. Jadi di antara data ni terkandung data yang ke-13. Begini cara dia. Okey, jadi data yang ke-13 ini dia merujuk kepada median kita adalah 5 ni. Okey, 5 median. Okey, dia berbeza sedikit saja perbezaan, tapi jangan khawatir, masih boleh ataupun mudah untuk kita fahami. Okey, mood. The mode of a set of data is. Apa yang dimasukkan dengan mood? Mood. Okay, the value that has the highest frequency. Tu the highest. Okay, bilangan frekuensi yang tertinggi dalam keseluruhan data. Yang seterusnya, the value that appears the most number of time in the set of data. Nombor data ataupun nombor yang banyak, yang paling banyak kali berulang berbanding dengan data-data lain. Okay, the most commonly occurring value in a set of data. Itu definisi ringkas bagi mood. Bagaimana kita nak menentukan dia mood ataupun data jenis apa apabila diminta oleh soalan. Okey, contoh yang seterusnya 7 ni, dia minta kita menentukan mood bagi data-data ini. Okey, apabila kita perhatikan contoh yang pertama ni. Okey, contoh yang pertama ni. Okey, contoh A ni. Kita lihat nombor apa yang paling banyak berulang. 12 ada 2 kali, 13 sekali, 21, 1, 2, 3. Okey, 21. Dia 3 kali berulang. Dia paling banyak berulang. Maksudnya dia adalah highest frequency. Okey, highest frequency dan pengulangan yang banyak berbanding dengan data yang lain. Okey, yang B ni 459 dan seterusnya ni, kita perhatikan data apa yang mood kita yang mana? 2 kali, 4 2 kali, yang lain sekali. 2 kali, 4 pun 2 kali. Maksudnya untuk data ni dia ada dua nilai mood, iaitu nilai 2 dan 4. Okey, mempunyai kekerapan pengulangan ataupun berulang yang lebih kerap berbanding data-data yang lain. Seterusnya C ni 24, 25, 31. Semuanya sekali. Jadi untuk data jenis ini dia dikategorikan sebagai no mood. Tiada mood lah. Okey, itu di antara seberingkas berkaitan dengan cara-cara untuk menentukan mean, median dan mood bagi ungroup data.